Dan mungkin peringatan kepada pendengar Misteri Jam 12, email ini, kiriman email Lydia berasalnya bertujuan untuk dibacakan kepada Casey. Jadi akan saya bacakan seperti mana yang beliau hantarkan. Assalamualaikum Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam. Ada satu kisah yang ingin saya kongsikan kepada semua. Dan kisah ini terjadi pada 3 tahun yang lalu. Dan pada malam itu saya serta teman lelaki baru saja balik dari makan malam sekitar jam 10 malam. Dan memandangkan masa masih awal, kami berdua duduklah di bangku berhadapan blok saya di Pasir Ris ketika itu. Dan anda bayangkan, pada waktu tersebut bangku yang mana saya duduk ni menghadap sebuah taman yang menyeramkan. Lampu siap dah rosak, dah tak boleh buka lagi. Jadi dalam keadaan kegelapan kami duduk. Memang tak tahulah kenapa kami pilih tempat tu. Tapi dah lama kami duduk berborak-borak di sana sebab rasa selesa. Dan apabila saya rasa selesa, perasaan seram ni saya ketepikan. Pada malam itu kami hanya berbual dan sekali-sekala mengambil gambar pemandangan taman menggunakan handphone saya. Saya ni jenis suka adventure. Walaupun tak nampak apa-apa dalam kegelapan tu, saya petik juga. Manalah tahu kalau saya bertuah ada benda yang muncul kat handphone saya. Dan selepas saya menggunakan handphone untuk memetik gambar, saya mengucapkan selamat tinggal dengan teman lelaki dan beliau menghantar saya pulang balik ke rumah. Dan pada mulanya saya tak merasakan apa-apalah, sehinggalah pada waktu subuh. Saya ni memang jenis yang selesa tidur di ruang tamu utama berbanding dengan bilik saya sendiri. Sebab apa? Saya ni sering diganggu dan dihempap oleh makhluk yang halus. Jadi oleh kerana terlalu seram tidur bersendirian dalam bilik, kerap kali saya akan tidur di ruang utama. Tapi pada hari itu waktu subuh, keadaan agak berlainan sedikit. Sebab ketika saya sedang tidur, tiba-tiba saya dihempap. Dan sama ada anda percaya ataupun tidak, pada pagi itu makhluk yang menghempap saya berbual dengan saya seketika. Saya terlantar dihempap dengan beliau. Dan apabila saya cuba untuk membuka mata, tidak boleh, seolah-olah ada sesuatu yang menghalang saya daripada melihat. Dan saya terdengar bisikan di telinga kanan saya mengatakan berbisik begini, "Engkau tahu aku datang dari mana?" Saya hanya mendiamkan diri. Engkau ambil gambar kan? Engkau ambil 5 gambar. Gambar aku ada kat dalam. Dia cakap macam gitu, Casey. Dan saya tak tahu kenapa, sejurus lepas dia cakap macam itu, saya pun cuba membuka mata saya. Ya Allah, Casey, dia betul-betul berada di hadapan saya, Casey. Dengan matanya yang merah menyala-nyala. Kulitnya saya ingat lagi, berwarna hijau-hijau lumut. Terus, kerana ketakutan saya pejamkan mata saya, bergelut untuk melepaskan diri, cuba membacakan ayat kursi. Kelu lidah saya, Casey. Susah saya nak lafazkan. Taus pun susah saya nak lafazkan. Auzubillah. Payah sekali. Dan terlepas dari pergelutan tersebut, saya tak berani lagi nak tidur, Casey. Terus saya ambil handphone, tengok gambar-gambar yang telah saya ambil. Memang betul ada 5 gambar. Tapi bila saya tengok kembali, gambar tu tak ada apa-apa pun. Beberapa hari kemudian saya ceritakanlah hal tersebut kepada abang-abang saya. Dan mereka meminta melihat gambar tersebut. Dan apabila saya menunjukkan pada mereka, saya dah cakap dah, saya dah semak makhluk tu memang tak ada kat gambar tu. Tapi Casey, apabila abang-abang saya melihat gambar tersebut, makhluk tu ada. Mereka tunjukkan kat saya, ni apa ni? Mereka boleh melihat makhluk tu betul-betul berdiri di sebelah kiri saya. Berdiri tegak, kulitnya hijau, matanya merah, sama seperti apa yang telah pun saya nampak. Jadi bagaimana tu? Saya memanglah pada asalnya berhajat nak muat naikkan gambar tu. Tapi apakan daya,
Saya sudah pun delete gambar tersebut supaya ianya tidak mengganggu saya lagi. Dan terima kasih kerana sudi mewawarkan cerita saya dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan.